Apa itu as-sunnah? Sunnah adalah sumber yang memperincikan lagi penjelasan-penjelasan yang terkandung di dalam Quran serta bertindak sebagai pengukur terhadap Quran. As-sunnah juga mempunyai pengertian yang sangat luas, iaitu as-sunnah dari sudut bahasa bermaksud jalan, kelakuan, tabiat, keadaan masa hidup, rupa, ketetapan dan kebiasaan. Dalam istilah ulama Islam, as-sunnah ini adalah segala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan dan juga pengakuan. Dari sudut ilmu fiqh, golongan fuqaha mentakrifkan as-sunnah sebagai perkara yang datangnya dari Rasulullah yang bukan merupakan sesuatu yang wajib. Dalam bidang ilmu usul pula, para ulama seperti Asy-Syafi'i mendefinisikan as-sunnah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasul serta tiada mempunyai sebarang ketentuan dalam Quran. Dari sudut disiplin ilmu hadis, golongan muhadisin melihat istilah as-sunnah sebagai apa yang dikesan dari Nabi sama ada dari perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat kejadian baginda atau akhlak baginda ataupun yang berkaitan sejarah beliau sama ada sebelum dimakitkan sebagai rasul ataupun selepas kebangkitannya. Boleh jelaskan as-sunnah sebagai sumber kedua undang-undang Islam? As-sunnah adalah sumber hukum kedua selepas Al-Quran. As-sunnah berfungsi untuk menerangkan hukum yang berada dalam Quran, menerangkan hukum yang kurang jelas dalam Quran di mana ianya memerlukan keterangan yang lebih lanjut dan juga menerangkan hukum-hukum yang tidak diterangkan dalam Quran. Sebahagian besar as-sunnah tidak diriwayatkan secara mutawatir dan dibahagikan kepada dua, iaitu masyhur dan ahad. Selepas para ulama mengembara ke serata dunia, hadis dapat dikategorikan kepada tiga, iaitu sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah dan sunnah ahad. Penulisan as-sunnah pula berlaku secara berperingkat dan mula ditulis sesudah kematian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terdapat tiga golongan yang menolak as-sunnah sebagai sumber hukum kedua Islam dan hujah golongan ini untuk menolak as-sunnah dapat ditangkis oleh ulama Islam dengan memberikan penjelasan dan jawapan yang sebenarnya. Bagaimana as-sunnah sebagai sumber kedua undang-undang Islam menyelesaikan masalah yang timbul hari ini? Contoh isu peningkatan kes perceraian pada waktu pandemik COVID-19, keluarga merupakan tunjang sumber kekuatan dalam kehidupan seseorang individu dan memainkan peranan penting dalam membentuk diri individu. Namun kebelakangan ini, kes perceraian di Malaysia merekodkan peningkatan yang luar biasa, tambahan lagi semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Menurut laporan yang disiarkan dalam Harian Metro, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, kes perceraian yang direkodkan menunjukkan jumlah perceraian dalam kalangan rakyat negara Malaysia meningkat 12% kepada 56,975 pada tahun 2019 berbanding 50,862 pada tahun 2018. Menurut laporan UM Online pula, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kaunseling Faizah Nayan berkata, antara faktor dan penyebab berlakunya banyak kes perceraian ini adalah disebabkan oleh masalah kewangan kerana suami hilang punca pendapatan kerana telah diberhentikan kerja di waktu pandemik ini. Apabila kehilangan pekerjaan mencetuskan masalah kewangan di dalam keluarga dan berlaku konflik dan pergaduhan antara suami dan isteri menyebabkan berlakunya kes perceraian ini. Keadaan ini berlaku kerana tiada persefahaman dan akibat tekanan yang dihadapi menyebabkan suami dan isteri mengambil jalan yang singkat untuk menyelesaikan isu masalah ini dengan perceraian. Hal ini kerana kesan daripada perceraian tersebut akan menjejaskan anak-anak kerana anak-anak akan mengalami tekanan emosi akibat daripada kurang kasih sayang daripada ibu dan bapa mereka. Firman Allah dalam Quran, dan jika seorang wanita melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamai itulah terlebih baik daripada bercerai. Memang manusia itu bersifat kikir. Jika kamu buat baik kepada isterimu dan bertakwa, sungguh Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nisa daripada ayat 128. Jelaslah dalam ayat Quran ini Allah menyeru untuk berdamai lebih baik daripada bercerai. Oleh itu contohilah Rasulullah SAW di dalam membina hubungan dengan pasangan. Antara sifat Rasulullah, baginda suka bergurau senda dengan para isterinya dan mengikut cara fikiran mereka sesuai dengan peringkat akal mereka. Seperti baginda SAW pernah mengajar Aisyah radhiyallahu melihat permainan orang Habsyi. Baginda SAW juga pernah berlumba lari dengan Aisyah seperti mana yang diceritakan dalam hadis-hadis masyhur. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu semua ialah yang terbaiknya sikapnya kepada keluarganya dan saya adalah yang terbaik di antara kamu semua ini terhadap keluargaku sendiri. Diriwayatkan oleh Tirmizi.
Untuk menyelesaikan isu perceraian ini, kita perlu saling bantu-membantu dan salah seorang mesti mengalah dan cuba memahami pasangannya yang tertekan dengan terus memberi semangat dan jangan menambah bebannya, terutama yang tertekan itu adalah suami. Seorang isteri mestilah sentiasa berada di samping suami, memberikan semangat dan mengharungi kesusahan itu bersama-sama. Oleh itu, mari kita melihat hadis Rasulullah SAW berkenaan untuk mengukuhkan kebahagiaan rumah tangga, antaranya ialah rumah tangga akan berbahagia jika isteri taat pada suami, kerana isteri seperti inilah yang akan menyenangkan hati suami. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, iaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai. Dari Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu, ia bertanya pada Rasulullah SAW mengenai kewajiban suami pada isteri. Lantas Rasulullah SAW bersabda, engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, atau engkau usahakan dan engkau tidak memukul isterimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkan serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sahabat, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta talak, itu cerai, tanpa ada alasan jelas, maka haram baginya mencium bau syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Jelasnya daripada hadis-hadis yang dinyatakan tadi menunjukkan bahawa suami isteri mestilah saling bertolak ansur dan memahami di antara satu sama lain, dan jika mengalami masalah perlulah menyelesaikan secara elok dan cuba untuk mengelakkan perceraian. Apa sumbangan sumber As-Sunnah ini dalam meningkatkan pemahaman anda mengenai subjek sejarah pembinaan hukum Islam? Mendapat pengetahuan dengan lebih mendalam berkenaan dengan As-Sunnah dalam subjek sejarah perkembangan hukum Islam. Yang kedua, dengan mengikut segala As-Sunnah menjadikan kehidupan lebih adil dan aman. Yang ketiga, sentiasa menjaga kemaslahatan dan mengelak kemudaratan. Yang keempat, dapat menjaga hubungan antara manusia dengan Allah. Dan yang kelima, dapat mengelakkan diri daripada senang dipengaruhi oleh anusir-anusir yang jahat. Yang keenam, dengan mempelajari sumber As-Sunnah ini juga dapat memantapkan lagi iman seseorang. Yang ketujuh, dengan mempelajari As-Sunnah ini dapat membina undang-undang dalam hukum Islam dengan lebih mantap. Dan yang kelapan, dengan mempelajari As-Sunnah ini juga dapat menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku dalam sesuatu isu jika masalah tersebut wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. Berikan kepentingan sumber As-Sunnah kepada subjek sejarah pembinaan hukum Islam. Yang pertama, dapat mengukuhkan lagi akidah umat Islam dengan adanya sumber dari As-Sunnah. Yang kedua, dapat diamalkan dalam pelbagai situasi yang dihadapi. Yang ketiga, kepentingannya adalah menjaga kemaslahatan umum dan melihara hak orang Islam. Yang keempat, memberikan pendidikan pembaharuan dan perlindungan kepada masyarakat, kerana dengan adanya As-Sunnah dapat mencegah kemungkaran sama ada dalam bentuk fizikal ataupun secara nyata seperti riak dan ujub. Yang terakhir, dapat memberikan banyak pengajaran dan pengetahuan yang boleh dipelajari. Itu sahaja soalannya. Terima kasih.